Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan mempelajari cara untuk melukis sinar cahaya. Okey, sinar cahaya macam mana kita nak lukis dia lah. Okey, sebelum saya start kelas tu, saya nak beritahu atas tangan saya ni hitam sikit sebab kena ink. So, lagi jangan awak fikir saya pemotong lah. Tangan saya hitam sebab saya bubuh ink dekat dalam printer. So, nanti awak nampak tangan saya ni macam okey, sudah saya nampak. Okey, kedudukan image dan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta. Okey, apabila cahaya tu lalu dan dia, kalau kanta, cahaya tu dapat tembus dia dan dia akan produce satu image. Kalau cermin, dia akan terbias lah, maknanya dia tak akan keluar pun cahaya tu daripada cermin tu, dia akan terbias. Okey, kedudukan image dan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung boleh ditentukan dengan kaedah melukis gerajah gambar rajah sinar ataupun ray diagram lah. Terdapat 3 cahaya utama. Okey, untuk melukis ni dia ada 3 sinar cahaya utama, tapi untuk melukis yang lagi mudah dan senang, kita akan hanya menggunakan 2 sinar cahaya saja yang boleh dilukis untuk menentukan kedudukan image dan ciri-ciri image. Maknanya kita jumpa position of the image and we can know the characteristic of the image. Maknanya dia kecil ke, dia besar ke, dia inverted ke, dia inverted real ke, macam tu kita boleh tahu. Okey, tengok rajah yang dia cakap ni. Okey, sinar cahaya yang menuju pusat optik merambat pada garis lurus melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Maknanya bila satu sinar tu dia lepas dekat pusat optik ni, dia akan merambat pada garis lurus dia tak ada bengkok ke, dia tak ada pi ke kiri ke kanan, dia akan straight saja daripada arah sinar itu. Okey, sinar yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus F. So maknanya bila dia selari dengan paksi utama, dia akan masuk dalam pusat optik ni, kan, pusat optik ini, lepas tu dia akan tertembus lah melalui titik fokus di sebelah kanan. Okay, yang last sekali ni, sinar yang melalui titik fokus F terbias selari dengan paksi utama. So maknanya dia masuk dalam F, dia masuk dalam pusat optik. Bukan pusat optik, apa yang garis tu? Paksi kanta. Okey, paksi kanta, dan dia akan terbias secara selari dengan paksi utama lah yang ni. Tapi untuk kanta cembung ni, kita hanya menggunakan 1 dan 2 sahaja. Maknanya yang nombor 3 ni kita tak pakailah lukisan cahaya, lukisan sinar dia. Untuk yang kanta cengkung pula, sinar yang menuju pusat optik merambat pada garis lurus melalui pusat optik. So cahaya yang melalui pusat optik dia tidak akan terbias lah. Sinar dengan paksi utama terbias dan seolah-olah dari titik fokus F. Maknanya kalau sinar tu dia selari dengan paksi utama ni, dia akan tembus dekat paksi kanta ni. Okey, dia akan tercapah keluar lah. Lepas tu kita kan cakap dah, yang cahaya yang tercapah keluar ni kita extended back dia punya sinar tu, dan dia seolah-olah dari titik padanya. Yang ni hanyalah imaginative line lah, bukan yang real. Tapi kita assume kata sinar tu terbias dan seolah-olah dari titik fokus F. Okey, yang last sekali, sinar yang menuju titik fokus F terbias selari dengan paksi utama. So cahaya tu terbias dan dia straight line lah, dan selari dengan paksi utama sebelah kanan dia. Dan cahaya tu kita imagine dia akan tembus dekat F. Okey, untuk kita cembung ni kita hanya pakai 1 dan 2 juga sahaja. Yang ni kita pakai, yang ni kita pakai, yang ni kita pakai, yang ni kita pakai. So untuk lukisan ni kita hanya perlukan 4 cara ni lah. Okey, kita tengok dulu ke bahagian seterusnya. Okey, kita tengok lah tu, dia kata untuk lukisan ni kita hanya saya akan tunjuk 1, 2, saya akan tunjuk 1, 2, macam mana? Saya akan tunjuk 2, tapi 1, 2, 3 ni cara lukisan dia sama. Okey, cara lukisan dia sama, dan 4 dengan 5 ni cara lukisan dia sama.
Kalau yang ni cara lukisan dia sama saja dua-dua. So saya akan tunjuk satu je lah. Okay. So benda yang awak perlukan untuk buat lukisan ni adalah satu, kompas, pensel pembaris dan juga pemadam. Okay, benda pertama awak buat adalah awak buat satu garis lurus. Lepas tu awak ambil lah pensel dan kompas awak ni. Lepas tu awak ukur lah. Ukur ni awak ambil je lah berapa yang awak nak ikut kesesuaian garis yang awak buat tu. Okay, so kalau saya akan buka sehingga 5 cm. Okay, 5 cm. Lepas tu dekat mana-mana je. Okay, awak buat satu paksi. Awak buat satu curvature lah. So awak buat macam tu. So awak tanda titik ni sebagai 2F. Okay. Lepas tu kat sebelah lagi awak buat juga. Okay, kat sini lah saya nak tunjukkan kata awak boleh lah kalau awak nak kantau tu nipis ke besar ke ikut kesukaan awak lah. Okay, lepas tu awak buat macam ni. Macam tu. Lepas tu sini tanda 2F. So tarik garis pembaris ni. Okay, 2F. Kalau satu F berapa? Bahagi je lah dengan 2. So kita akan dapat 3 point 3.9 divided by 2. Akan dapat 1.95. So kita ambil lah 2. Okay, tapi kalau okay, dapat 4, kita ambil lah 2. So sini F sama lah juga dengan yang ni pun 2. So kita dapat sinilah F tu. Okay, kalau jarak dia di belakang ataupun di belakang F lah, mana-mana saja jarak dia. So yang ni dipanggil height object. Okay, maknanya satu awak buat dekat paksi kantor, lepas tu tembus dekat F. Okay, pastikan ada ni seterusnya terus dekat pusat optik. Awak akan dapat lah image yang terhasil. Inilah yang kita nak tengok tu, iaitu image yang terhasil kecil ataupun smaller, inverted sebab dia dekat bawah, and real sebab apa? Sebab ada cahaya yang asli lah daripada objek ni. Okay, seterusnya untuk yang
Ini kalau image dia berada di hadapan ataupun di F. Okey, awak tengok lah. Okey, dia tak akan bertemu tau. Dia sampai kat bawah tu dia tak akan bertemu. So, apa yang kita boleh buat adalah kita extended back lah sinar yang terbias tu. So, kita buatlah satu garis titik-titik-titik ni. Yang kawan ni. Okey, dia dekat satu point nanti, dua titik ni akan bertemu dan akan bersilang. Okey, dekat situlah kita panggil sebagai image di infinity. Maknanya tak tahu kat mana, tapi dia akan ketemulah image tu dekat infinity. Lepas tu dia punya objek tu maya, tegak dan diperbesar. Okay, simple je. Okay, seterusnya kita nak tengok kata cembung. Okay, ya, ni sorry. Ini kata cembung Saya tersilap guna ni. So, ini yang saya nak tunjuk seterusnya adalah kata cengkung. Sorry. So, ni kata cembung. Ini kata cengkung. Sama je untuk lukis dia. Cuma dia ada line sikit-sikit je line dia. Kita letak macam tu. Okay, kan kata cembung kan dia macam, kata cengkung kan dia macam tak berapa nak ni kan. So, dia macam ada macam bentuk tu. Okay, macam tu. Ya. Macam tu. So, sama ada cara tu. Kita dapat 5.4. Mana 2.7. Inilah graf dia. Ni apa ni? 5.8 2.9. Itulah. So, kalau kata cengkung tadi saya kata cembung. Kata cengkung. So, kalau dekat image dia dekat sini. Macam tu. Macam tu.
Yang satu lagi kena lalu paksi pusat optik. Pastikan ada lah, ni dia punya arah cahaya tu. Lepas tu kita akan ambil yang tercapah ni lah, standard back dia. Dan akan berlakulah persilangan dengan kat sini lah image yang akan terhasil. So image yang terhasil kecil, lebih kecil, smaller, tegak, maya, macam tu. Okay. Dan seterusnya awak boleh tengok lah contoh-contoh macam mana nak lukis yang seterusnya. Okay, untuk yang terakhir ialah cermin sfera. Cermin sfera pun kita ada dua lah, cermin cekung dan cermin cembung. So awak tengok lah, panduan melukis gambar raja sinar cermin sfera. Lihat panduan. Okey, awak tengok lah, kalau sinar cahaya melalui C, dia akan dipantul balik mengikut lintangan asal. So maknanya dia main macam ni, ting, dia akan dipantulkan balik lah. So itulah beza cermin tu. Kalau cermin dia akan pantul, kalau kantar dia akan terbias. Okey, kalau dan cermin ada dua lah, cermin cekung dan cermin cembung. Tengok, kalau cermin cembung dia akan sebelah kanan, kalau cermin cekung dia sebelah kiri. Dia punya fokus dia tu, sinar cahaya C dipantulkan balik mengikut lintasan asal. Okey, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantulkan melalui titik fokus F. So maknanya dia mai dari sini dan dia akan terpantul masuk F. Tapi kalau kawan ni, sinar cahaya selari dan paksi utama dipantulkan seolah berpunca dari titik fokus F. So dia tak boleh lalu F, so kita akan extend it back lah. Cahaya yang terpantul tu sehinggalah dia seolah-olah berpunca dari titik fokus F. So sinar cahaya yang melalui F dipantulkan selari dengan paksi utama. So awak tengok lah, dia akan masuk F, lepas tu dia akan terpantul selari dengan paksi utama. Kalau ini pun samalah, sinar cahaya menuju F dipantulkan selari dengan paksi utama. Okey, dia macam terpantul, kita pakailah yang standard, yang dipanjangkan, iaitu yang maya. Okey, so kita nak tengoklah macam mana kita nak lukis cermin. So sama aja, tapi yang ni awak buat satu saja. So jarak di antara curvature ni dengan titik ni dipanggil adalah radius of curvature ataupun C lah. Okey, C sama dengan 2F. So maknanya F sama dengan F bahagi 2 lah. So sama je. So dekat sini dia punya F dia. So dekat sini akan jadi P. Dan yang paling penting adalah ni lah, macam bulu mata ni. Macam tu. Okey, kita akan buat cahaya dari sini. Lalu okay, yang penting ni arah cahaya dia. Lepas tu kita buat dari so tempat persilangan ni lah, di mana cahaya dia, image dia akan terhasil. Tengoklah, dia punya nyata, songsang dan diperkecil. Dan last sekali, cermin cembung. Okey, kalau cermin cembung, dia punya curvature ke sebelah sini. Apa C? Ini saja.
So, sini F, sini P. Tapi kalau kantor ni dia adalah dia punya kawan kat sebelah dia. F prime. Okay, dan dia punya tu cahaya dia still main daripada sebelah kanan, belah kiri. Okay, dia main cahaya tu dan dia akan terpantul lah. Okay, sebab tu pentingnya arah ni, dia maksud dia terpantul. Lepas tu satu lagi akan lalu C. Lalu F, sorry. Ya, macam tu. So, kita ambil lah yang extended ni, yang ni. Dengan so, yang luar ni saya ada buat kesalahan dalam ini. Semua sinar yang melepasi sebelah kanan dia ni semuanya kena ada potong-potong lah, maknanya dia bukan real. So, maknanya kebersilan kat sini lah. So, dia adalah kecil, banyak, tegak. Alright, ini dah cara lukisnya. So, awak perlukan so, 2-3 ni untuk melukis cermin kata cembung, cekung dan juga cermin, cembung, cekung dan cembung, cekung, kantar. Okay. So, mana tadi cuma saya tersalah dekat sini lah, cembung tu saya tersalah sebut. Okay, that is all from me. Thank you.